Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Penduduk luar bandar terutama di kawasan Felda tidak akan dipinggirkan daripada menerima liputan 5G. Timbalan Perdana Menteri berharap KKD dapat pertimbang untuk menyediakan kemudahan berkenaan di kawasan terlibat. Sementara itu, beliau turut memaklumkan pemasangan peranti satelit Starlink di kawasan Bagan Datuk akan dibuat dalam masa terdekat. Satu pasukan khas ditubuhkan bagi menyiasat dakwaan salah laku di JPJ berkaitan pendaftaran nombor plat klasik kenderaan. Menteri Pengangkutan berkata, pasukan itu memerlukan pelibatan penuh JPJ yang mempunyai maklumat serta akses berkaitan dakwaan salah laku yang disiasat. Justru, pelibatan Ketua Pengarah JPJ juga adalah wajar dan tidak perlu dipertikaikan. Yang di-Persatuan Agong meminta rakyat supaya menjalani kehidupan secara harmoni dan bersatu hati antara satu sama lain. Sultan Abdullah bertitah demikian sebelum berkenan berangkat meninggalkan pesta keramaian bersama rakyat di Pantai Bungai Berkenu di Biri. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong sempena kembara Kenali Borneo yang memasuki hari ke-8. Seri Paduka turut menzahirkan jutaan penghargaan kepada penduduk Miri atas sambutan yang cukup hebat. Kembara Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong seterusnya tiba di Masjid Al-Falah, Kampung Penan, Muslim Batu 10 Bintulu pukul 6 petang tadi. Keberangkatan tiba baginda berdua disambut ribuan penduduk Bintulu. Yang di Persatuan Agong berkenan menandatangani plag menyampaikan sumbangan menerima cenderbata hasil kraf tempatan selain menunaikan solat maghrib bersama penduduk setempat. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM perkenal projek Satu Persatuan Nelayan, Satu Produk. Setiap persatuan diwajibkan mempunyai produk dan aktiviti hiliran berasaskan perikanan masing-masing supaya lebih banyak hasil dapat dijana. Pengerusi LKIM berkata, inisiatif sebagai usaha meningkatkan ekonomi dan membasmi kemiskinan dalam kalangan nelayan di negara ini. Ya, 3 maut selepas dirempuh sebuah kereta dalam perjalanan pulang di Jalan Besar Felda, Jengka 17 Maran. Kejadian berlaku pada pukul 6.15 petang dan kesama mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemalangan berlaku ketika sebuah kereta dari arah bertentangan dipercayai hilang kawalan dan masuk ke laluan mangsa dan merempuh ketiga-tiga mereka. Pemandu kereta mengalami kecederaan dan dikejarkan ke Hospital Jengka. Ini pula seorang warga emas maut dalam kemalangan melibatkan 2 buah trailer dan 4 kereta. Kemalangan membabitkan keseluruhan 21 mangsa. Kejadian berlaku di kilometer 164.8 Lebuh Raya Utara Selatan Plus, berhampiran susul keluar Bukit Minyak Sungai Bakap awal pagi tadi. Kesemua 5 mangsa yang cedera dihantar ke hospital. Seorang pelajar Kolej Vocational Kuantan maut selepas motosikal ditunggang hilang kawalan di Jalan Kuala Terengganu LPT 2 menghala Kuantan. Mangsa cedera parah di kepala dan badan. Ketua Polis Daerah Kemaman berkata, siasatan awal mendapati mangsa terseret sejauh 80 meter dan dipercayai turut dirempuh beberapa buah kenderaan lain. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 2 lelaki ditahan bagi membantu siasatan berhubung penemuan mayat seorang lelaki di dalam sebuah lori di Danau Kota setapak hari ini. Ketua Polis Daerah Wangsa Baju berkata, mayat lelaki berumur 59 tahun itu dijumpai pada pukul 1.48 pagi dan telah dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk tindakan selanjutnya. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Seorang nelayan warga emas dikhawatiri hilang di laut ketika memancing di Pekan Pahang semalam. Mangsa Muhammad Romlan Abdurrani, 66 tahun, dilaporkan keluar ke laut seorang diri pada pukul 5 pagi dan sepatutnya pulang sekitar pukul 11 pagi. Maritim Malaysia Pahang memaklumkan operasi cari lamat dilaksana dengan sektor pencarian diperluas kepada 43 batu nautika persegi. Sebanyak 450 notis dikeluarkan dalam operasi khas motosikal oleh JPJ Pulau Pinang. Operasi menumpukan kepada penunggang motosikal yang melakukan pengubahsuaian secara ekstrim dan menjejaskan tahap keselamatan kenderaan masing-masing. Sebanyak 45 buah motosikal turut disita kerana pengubahsuaian kenderaan tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan.
Tiada isu perangkap melibatkan peserta himpunan Yamaha RSX yang berlangsung di Kuala Lumpur semalam. JBJ Terengganu menegaskan sekatan Jalan Raya SJR dibuat merupakan sebahagian operasi khas penguasaan terhadap penunggang motosikal. Ia berlangsung selama sebulan sejak 1 September lalu bersama PDRM dan semalam 126 motosikal pelbagai jenama telah disita melibatkan pelbagai kesalahan. Turut senada, Ketua Polis Terengganu yang menyangkal dakwaan terdapat sabotaj terhadap himpunan RSX 5.0. Sebaliknya, operasi khas dilaksana selepas menerima aduan mengenai peserta yang menunggang secara berbahaya dan mengganggu keteraman awam. Penganjur juga telah diberi peringatan untuk memastikan peserta mematuhi undang-undang ditetapkan. Maritim Malaysia Terengganu lupuskan 379,400 batang rokok seluduk dengan nilai duty excise 1.2 juta ringgit. Ia hasil rampasan di Kuala Besut April lalu. Pengarah Maritim Malaysia berkata proses lupus dibuat menggunakan mesin pengisar. Sisa pelupusan akan dibuang di tapak pelupusan sampah MBKT Kampung Sungai Ikan Kuala Nerus. Mangsa gangguan seksual dalam talian digesa membuat laporan kepada pihak berkuasa. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata kes berkenaan semakin meningkat susulan kepesatan perkembangan teknologi. 477 kes gangguan seksual dilaporkan tahun lalu dengan 14 daripadanya direkodkan di Terengganu. Wakil Rakyat Pulai yang baru dipilih telah menerima lebih 30 permohonan sebaik memenangi parlimen berkenaan pada PRK Johor malam tadi. Permohonan dan aduan diterima berkaitan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan itu. Antara yang memohon, golongan belia dan wanita. Suhazan Kayat dijangka mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen selewat-lewatnya Rabu ini. Program Malaysia Next Leaders perlu diperluas ke seluruh parlimen dan daerah di negeri Perak. Sokongan diberikan Timbalan Perdana Menteri selepas melihat manfaat diterima hasil 5 kali penganjuran program berkenaan. Antara negeri yang telah menganjurkannya Selangor, Pulau Pinang dan juga Terengganu. 43 isi rumah di Kampung Seruyuk Sebuyau kini menikmati bekalan elektrik menerusi projek Additional or Late Applicant Fund (ALAF). Projek dengan kos RM143,626 itu mula dilaksana pada September tahun lalu dan siap sepenuhnya Jun lalu. Sehingga suku kedua tahun ini, sebanyak 13,699 isi rumah telah menikmati bekalan elektrik, manakala 5,902 isi rumah lagi dalam peringkat pelaksanaan. Sabah kekal sebagai negeri tertinggi jumlah pesakit thalassemia dengan 1,793 pesakit dan 28 kematian sehingga tahun 2022. Pengarah Kesihatan Negeri berkata, kempen kesedaran kepada orang ramai terus dipergiat tentang keperluan menjalani saringan. Program saringan thalassemia turut diadakan dalam kalangan pelajar tingkatan 4 sejak tahun 2016. Kira-kira 10,000 individu menyertai jelajah Fit Malaysia 2023 peringkat Negeri Sembilan di Sendayan. Pelbagai acara sukan diadakan, antaranya berbasikal, fun run, aerobic ton, pertandingan Muay Thai, go-kart, push bike dan juga step board. Exco Kanan Negeri berharap program berkenaan dapat diadakan secara tahunan. Selain berharap fasiliti sukan di seluruh negeri dapat dinaik taraf. Global Halal Summit 2023 menjadi platform JAKIM bersama 71 badan pensijilan halal luar negara untuk bertukar pandangan dan berbincang isu berkaitan industri halal. Konvensyen kali ke-13 ini adalah bagi mencari mekanisme terbaik menangani isu berkaitan industri halal. Bertemakan integriti halal, konvensyen turut disertai oleh beberapa rakan industri serta pihak yang berkepentingan lain. Kejayaan mempertahankan kerusi Pulai dan Simpang Jeram bukti kerjasama baik antara gabungan PHBN. Penganalisis politik berkata secara keseluruhannya pengundi di kawasan itu bersetuju kerjasama yang diwujudkan. Kemenangan meyakinkan di PRK Johor itu jelas menunjukkan sokongan berterusan diterima daripada pengundi terhadap kerajaan perpaduan. Sukarelawan pertahanan awam dalam kalangan penjawat awam boleh berfungsi sebagai first responder di tempat kerja. Mereka perlu dilatih dalam kuasai ilmu pertahanan awam sebagai kesiapsiagaan hadapi sebarang bencana. Seramai 75 penjawat awam daripada pelbagai kementerian dan agensi kerajaan menamatkan latihan 3 hari anjuran APM di Bangi.
Selangor sedang mendapatkan teknologi terbaik dan sesuai bagi penanaman jagung. Ini dalam usaha mengurangkan kebergantungan negeri itu terhadap ekspor luar negara. Exco Selangor berkata, negara memerlukan 4 juta tan jagung setahun untuk dijadikan makanan ayam. Setakat ini kurang 5% yang berjaya ditanam. Projek tersebut akan diusahakan di tanah seluas 300 ekar di Kuala Langat dan bakal menjadi projek rintis. Malaysia yakin keberhasilan utama ekonomi PED akan memacu ASEAN ke arah menjadi zon ekonomi yang bersepadu, bersatu, berdaya saing dan bertenaga. Menteri MITI berkata ia akan memberi manfaat kepada perniagaan terutamanya mikro, kecil dan perusahaan sederhana PKS di ASEAN dan Malaysia. Menerusi PED, Perjanjian Rangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN akan menyediakan jalan komprehensif dalam memperkasakan perniagaan dan pihak berkepentingan di seluruh ASEAN. Zon kewangan khas ZKK di Forest City dijangka memberi manfaat kepada Johor dan Singapura terutama dalam sektor pekerjaan. Ini seterusnya menjana pertumbuhan ekonomi bagi kedua-dua negara. Adun Stulang berkata limpahan ekonomi akan menjadi lebih pesat dalam bidang kewangan, pembuatan dan perkhidmatan. Kedudukan Johor merupakan antara faktor membolehkan negeri itu menarik pelaburan sebanyak 70 bilion ringgit tahun lalu. Pendekatan bersasar beras tempatan harus dilaksana bagi mendepani cabaran isu beras. Ia memastikan tiada eksploitasi harga, seterusnya memastikan rakyat khususnya golongan B40 tidak terkesan. Ketua Laboratory Kajian Dasar Pertanian dan Makanan UPM berkata, kenaikan harga sumber makanan itu turut membantu ekosistem industri bebas beras termasuk meningkatkan pendapatan pesawah yang kebanyakannya golongan B40. Kesatuan Eropah EU dan negara anggota menzahirkan solidariti dan ucapan takziah kepada Maghribi. Ini susulan negara itu dilanda gempa bumi yang mengorbankan lebih 2,000 nyawa. Ia dizahirkan menerusi surat yang diketuai Presiden Majlis Eropah kepada Raja Maghribi Muhammad ke-6 pada Sabtu. EU dan negara anggotanya menyatakan kesediaan membantu Maghribi dalam apa jua cara diperlukan. Dalam pada itu, Kementerian Luar memaklumkan tiada laporan melibatkan rakyat Malaysia diterima susulan kejadian gempa bumi di Maghribi. Duta Besar Malaysia ke negara itu juga telah dihubungi bagi mendapatkan perkembangan terkini. Ucapan takziah turut dizahirkan kepada Kerajaan Maghribi dan semua mangsa yang terlibat dalam bencana tersebut. Sementara itu juga, Menteri Komunikasi dan Digital ucap tahniah, takziah kepada kerajaan dan rakyat Maghribi susulan gempa bumi yang melanda Marrakech malam. Menerusi hantaran di Facebook, beliau amat sedih mendengar berita berkenaan. Ia telah meragut lebih 2,000 nyawa dan mencederakan lebih 2,000 yang lain. Selain Fahmi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri juga menzahirkan ucapan doa kepada seluruh mangsa terlibat. Penerbangan di Marrakech Maghribi tetap beroperasi seperti biasa meskipun selepas negara itu dilanda gempa. Lapangan terbang Marrakech, lapangan terbang paling sibuk dan pintu utama untuk keluar masuk negara itu menyaksikan syarikat penerbangan meneruskan operasi tanpa gangguan. Tiada penerbangan dibatalkan akibat bencana itu. Sementara itu, di Indonesia pula, gempa bumi dengan magnitud 6.0 landa Pulau Sulawesi pada malam Sabtu. Bagaimanapun, tiada kerosakan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Menurut kajian Geologi Amerika Syarikat, gegaran itu dilaporkan berlaku pada pukul 9.43 malam waktu tempatan dengan pusat gempa berada di 49 km dari wilayah Donggala. Rusia lancar serangan udara ke atas Kiev dengan letupan bergema di seluruh ibu negara Ukraine selama 2 jam. Menurut pihak berkuasa Ukraine, serpihan drone jatuh di beberapa daerah Kiev. Sistem pertahanan udaranya memusnahkan 25 daripada 35 drone Shahid buatan Iran milik Rusia dengan menyasarkan Kiev dan rantau wilayah berkenaan. Seorang mangsa turut cedera dalam serangan terbabit. Presiden Korea Selatan dan Perdana Menteri Jepun setuju realisasikan sidang kemuncak 3 hala dengan China. Kedua pemimpin itu meluahkan rasa gembira dapat perbaiki hubungan 2 hala yang terjejas sebelum ini. Selain berbincang perkembangan terkini hubungan Korea Selatan-Jepun dalam kerjasama selesai secara bertanggungjawab berkaitan isu-isu global.
Pilihan raya Presiden Maldives berlanjutan ke pusingan kedua. Ini berikutan tiada calon yang memperoleh lebih 50% undi pada pusingan pertama. Calon gabungan Parti Progresif Maldives dan Kongres Kebangsaan Rakyat telah menerima jumlah undian tertinggi. Mengikut perlembagaan, seorang calon memerlukan lebih 50% undi pada pusingan pertama, manakala dua calon teratas akan ke pusingan kedua bagi penentuan kemenangan. Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Faris Izzat Syahrudin dan Syuaida Arifin untuk paparan lebih komprehensif. Saya Zamrul Husin, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Satu hati dengan semangat kesukanan, perjuangan